Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan rahmatnya kita sama-sama diberi kesihatan yang baik, sihat tubuh badan, sihat akal pemikiran, sehingga mampu lagi untuk sama-sama kita berada di dalam link Google Meet ni secara maya untuk bersama-sama lagi meneruskan aktiviti setiap malam kita, iaitu program Generasi Al-Quran Surah Taman Jawijaya, di mana pada malam ni Alhamdulillah kita dah sampai ke siri yang ke-115, siri yang ke-115, bermakna sejak 13 Ogos yang lepas, setiap malam kita bersama-sama berada menyertai program ni sehingga ke malam ni berarti adalah malam yang ke-115, Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana yang telah saya maklumkan kemarin, tetamu yang kita jemput pada malam ni ataupun guru atau khalifah kita pada malam ni adalah Tuan Haji Rozaini bin Kasim, iaitu pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Pematang Tok Jaya. Tuan-tuan dan puan-puan, Al-Fadhil Tuan Haji Rozaini pun sudah berada di dalam Google Meet sekarang, dan insyaAllah kita dapat, insyaAllah akan boleh memulakan program kita pada malam ni. Kita doakan semoga program kita pada hari ini akan berjalan dengan lancar daripada awal sehingga akhir. Jadi bagi memulakan program kita seperti biasa, marilah sama-sama kita membukanya dengan membaca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti yang saya telah maklumkan tadi, insyaAllah pada malam ni kita akan teruskan lagi program Generasi Al-Quran kita, di mana pada malam ni khalifah yang kita adalah yang berbahagia Tuan Haji
Rozaini bin Kasim. InsyaAllah kita akan sama-sama membaca Al-Quran 2 muka surat seperti mana yang kita lakukan pada malam-malam yang sebelumnya. Kita akan mengikuti bacaan khalifah kita insyaAllah. Di mana itulah tujuan kita mengadakan program ni, supaya kita dapat melazimkan diri setiap hari, di mana pada program ni kita baca Al-Quran bersama-sama dengan khalifah yang jemputan kita. Jadi insyaAllah kita akan baca secara tertib. Jadi pada malam ni kita akan masih lagi meneruskan bacaan hari yang ketiga kita, itu surah Yunus. Surah Yunus ayat 21 sampai 33, muka surat 211 dan muka surat 212 insyaAllah. Jadi insyaAllah kita akan gunakan untuk pengetahuan Al-Qadir Tuan Haji Rozaini. Kita menggunakan kaedah seperti mana bacaan Yasin, iaitu khalifah akan baca dan ahli jemaah akan ikut di rumah masing-masing. Di mana pun daripada khalifah saja yang on, yang lain akan off mikrofon atau senyapkan mute dan mikrofon, kerana kita tak mahu ada gangguan bising daripada ahli jemaah. Kalau 2-3 mikrofon dipasang, jadi kita tak akan dengar suara dengan jelas. Jadi sebab itu nanti suatu sesi bacaan Al-Quran dan juga suatu sesi tazkirah ataupun quick hanya mikrofon daripada khalifah kita saja yang akan on, yang lain kita minta supaya di-mute-kan supaya kita dapat dengar dan fokus apa yang disampaikan oleh khalifah kita insyaAllah. Jadi selesai saja baca Al-Quran, saya mohon kepada yang berharga Tuan Haji Rozaini untuk terus saja meneruskan program kita untuk segmen yang kedua dia, itu tazkirah ataupun dinamakan sebagai Bulletin. Dia jam 10 malam. Jadi insyaAllah malam ni kita akan dengar tazkirah yang ataupun bimbingan ataupun nasihat daripada Tuan Ketua kita untuk jadikan sebagai panduan untuk kita semua insyaAllah. Selesai saja program tazkirah ataupun Bulletin tersebut, saya akan buka untuk segmen yang ketiga dia, iaitu segmen interaksi. Untuk segmen interaksi ni saya akan mengenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang nak bersembang dengan guru kita pada malam ni. Bolehlah buka tuan-tuan punya mikrofon, mic, dan insyaAllah boleh bersembang dengan apa guru kita. Iaitu tuan-tuan bolehlah kalau nak tanya soalan, nak kenalan, kita mungkin nak berkenalan dengan apa Tuan Haji Rozaini, dan juga mungkin kita nak kongsikan idea ke, nak bagi idea ke, ataupun nak apa buat pengumuman dan sebagainya, tuan-tuan dibenarkan. Tetapi hanya beberapa orang saja yang kita akan berikan izinan untuk berinteraksi mengikut kesesuaian masa yang ada insyaAllah. Jadi itulah lebih kurang apa yang kita lakukan setiap hari sehingga ke hari ini. Semoga untuk pengetahuan Tuan Haji Rozaini, kami beriltizam untuk meneruskan program ni insyaAllah sehingga khatam Al-Quran. Iaitu hari ini dah 115 siri yang ke-115. Untuk khatam, kalau kita baca setiap hari 2 muka surat daripada Al-Quran, insyaAllah kita akan khatam pada siri yang 302. 302 tu lambat lagi. Ni kita baru saja selesai 1/3 Al-Quran. Jadi dia akan mengambil masa lebih kurang 10 bulan untuk kita khatam Al-Quran insyaAllah. Jadi doakan supaya program ni kita dapat teruskan, dan tuan-tuan semua mohon untuk ada terus istiqamah, ada kekuatan untuk menyokong program ni dengan cara menyertainya setiap malam insyaAllah. Dan juga tuan-tuan juga boleh mengkhabarkannya ataupun memaklumkannya, menghebahkannya kepada kawan-kawan, saudara mara yang tak kira ada di mana-mana saja, kerana program ini adalah terbuka publik, terbuka kepada siapa saja, sama ada di seluruh negara di Malaysia ataupun luar negara. Sekarang dunia dah kecil dengan adanya
teknologi IT sekarang ni, di mana kita dapat berhubung walaupun kita ada di sini tetapi kawan kita ataupun ustaz kita ada di Mesir, kita boleh berhubung insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau tuan-tuan dah sedia dengan Al-Qurannya, jadi pada malam ni kita akan teruskan bacaan surah Yunus ayat 21 sampai 33, muka surat 211 dan muka surat 12, 212. Jadi yang mana tidak ada Quran bersama kerana ada di luar kan ataupun memandu dan sebagainya, tuan-tuan boleh tengok presentation yang ada dekat sini. Jadi saya tanpa melengahkan masa lagi, dengan ini saya mempersilakan Al-Fadil Tuan Haji Rozaini bin Kasim untuk meneruskan program kita. Dipersilakan Tuan Haji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih ya kepada pengacara majlis. Ya, pertama sekali kita bersyukur kehadiran Allah SWT pada malam ni kita dapat bersama-sama untuk kita membaca ya, Al-Quran sebanyak 2 muka surat ya, pada muka surat 211 ya, hingga 212 ya, dari surah Yunus insya-Allah juzuk yang ke-11 ya, surah yang ke-10 ya, ayat 21 hingga ayat 33. Jadi saya terima kasihlah menjemput saya sebagai khalifah. Sebenarnya tak pernah pun jadi khalifah membaca Al-Quran ni kecuali dengan anak-anak ataupun dengan anak-anak murid di sekolah ya, dengan orang-orang hebat di sini di dalam Google Meet ni tak biasa lagi lah. Ni kali pertama ya. Jadi insya-Allah ya kita akan sama-sama baca dan minta maaf lah saya ni bukan ustaz ya. Cikgu biasa saja. Takut-takutlah kalau tersilap. Harap tuan-tuan boleh tegak-tegak samalah insya-Allah. Boleh lah kita baca sama-sama. Astaghfirullahalazim. 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 Kita mula dengan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di darra amasathum idza lahum makrun fi ayatina qulillahu asra'u makra inna rasulana yaktubuna ma tamkurun. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim birihin tayyibah wa farihu biha ja'atha rihun 'asifun wa ja'ahumul mawju min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim da'awullaha mukhlisina lahuddin
لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس أنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم فتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء السيئات بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار
والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat sama-sama habiskan bacaan surah Yunus ya, untuk ayat 21 hingga 33. Saya nak bacakan terjemahan dulu nah, insya-Allah. Kita nak dengar apa yang kita baca dari segi makna dia, insya-Allah. Ayat 21, dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya, yakni menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu. Ayat 22, dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, yakni orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira kerananya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung, yakni bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Ayat 23, tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu, kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanam-tanaman bumi dengan subur kerana air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan haiwan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahawa mereka pasti menguasainya, yakni memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berfikir. Ayat 25, dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, yakni syurga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Ayat 26, muka surat 212. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, yakni syurga, dan tambahannya, ya, kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni syurga, mereka kekal di dalamnya. Ayat 27, adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gelita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat 28,
Dan ingatlah pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami. Ayat 29, maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menahu tentang penyembahan kamu kepada kami. Ayat 30, di tempat itu, iaitu di padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu, dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan. Ayat 31, katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Ayat 32, maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran? Akhir sekali, ayat 33 hari ini. Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, kerana sesungguhnya mereka tidak beriman. Jadi alhamdulillah, ya, kita bersyukur kepada Allah SWT, kita dapat sama-sama membaca surah Yunus ayat 21 hingga 33, serta kita mendengar terjemahan lebih kurang insya-Allah, terjemahan daripada apa yang kita bacakan sama-sama tadi. Jadi pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Cikgu Rahim Tuan Haji Abdul Rahim yang sudi menjemput saya untuk bersama-sama dengan orang-orang yang hebat dari Surau Jawi Jaya, ya, ahli-ahli program generasi Al-Quran. Masya Allah, dengar nama program pun ya rasa gentar lah, ya, insya-Allah, ya, orang-orang generasi Al-Quran, ya. Sebagaimana kita tahu, ya, generasi Al-Quran adalah generasi para sahabat, ya, generasi para sahabat, generasi Al-Quran yang unik, kata Syekh Said Qutb, ya, generasi Al-Quran yang unik. Mereka generasi yang pertama. Dan pada malam ini saya bertuahlah rasa dapat bersama-sama dengan kumpulan generasi Al-Quran juga, insya-Allah, ya. Jadi tahniahlah kepada tuan-tuan dan puan-puan, ya. Saya dipahamkan dah 115 malam dah, ya. Masya-Allah, ni cukup hebat lah. 105, silap, 105. Malam ni 105. 105. Oh, 105. Hebat dah 105 pun. Ya, dan kita doakan Allah bagi kekuatan dan keiltizaman, kita boleh istiqamah setiap malam, ya, membaca ayat-ayat Al-Quran, ya, walaupun sedikit, ya, tetapi kita berterusan, insya-Allah, ya. Dan dari semasa ke semasa kita cuba pertingkatkan, ya. Macam kita buat ni, kita cari khalifah yang hebat-hebat. Malam ni lah tak apa nak hebat, ya. Sebelum-sebelum ni tengok ustaz-ustaz, ya, yang baca dengan tertil, jadi kita dapat tumpang, dapat ikut sama-sama membaca, ya. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat, ya, daripada bacaan ayat-ayat Al-Quran secara berjemaah, ya, walaupun di mana saja kita berada, insya-Allah. Jadi kita tengok dalam surah Yunus ni, yang kita baca tak ada cerita pasal Nabi Yunus pun, ya. Nanti kisah Nabi Yunus ada pada ayat 98 nanti, ya. Dari ayat awal itu tak ada lagi, ya. Nanti ada ayat 98 akan disentuh sedikit tentang Nabi Yunus. Ya, dan kita tengok surah ni,
dia surah ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah ni diturunkan di Mekah. Tetapi ada ulama kata ada beberapa ayat, ada 3 ayat kalau tak silap yang diturunkan selepas hijrah. Namun majoriti ayat-ayat ni adalah ayat-ayat Makkiyah yang menetapkan asas akidah, sebagaimana yang saya bacakan tadi terjemahan dia. Bila kita dengar, memang dia menetapkan asas-asas akidah tentang tauhid, tentang kerisalahan Rasul sallallahu alaihi wasallam serta kebangkitan semula. Kita akan dibangkitkan nanti di padang mahsyar, ya, insya-Allah. Jadi dia mengupas hal-hal berkaitan dengan tauhid, tentang kekuasaan dan keesahan Allah Subhanahu Wa Taala, kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, serta membasmi fahaman syirik, dosa yang Allah tak ampunkan kalau ada unsur-unsur syirik dalam kehidupan kita. Dialah Allah, Tuhan yang berhak disembah. Juga kejadian langit dan bumi, dalam surah ni banyak ditekankan, nak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran ni, Al-Quran ni ditanzilkan, sebenarnya ditanzilkan untuk mendidik ummah, mendidik ummah, Jadi dia telah, Al-Quran ni telah pun diturunkan 1400 tahun yang lalu, telah ditanzilkan untuk mendidik generasi yang pertama dulu, sehinggalah mereka ni diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai generasi yang diredai oleh Allah. Allah redha kepada mereka, dan mereka ni merupakan generasi yang terbaik yang telah dilahirkan dalam kalangan manusia. Kita baca Quran, kita dengar kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita selalu baca ayat-ayat itu. Kamu adalah sebaik-baik ummah, generasi Al-Quran tu, generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah umat yang terbaik yang dilahirkan di kalangan manusia, yang diproses, ukhrijat ni nak dikeluarkan di kalangan manusia tu telah melalui satu proses tarbiyah mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentarbiahkan mereka berdasarkan sumber Quran, dan Al-Quran sahaja, insya-Allah. Jadi begitu pendekatan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum itu. Mereka mendekati Al-Quran, untuk mereka memahami apakah titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, dan pendekatan dia, kalau kita baca dalam kitab Mu'allim fi Tariq oleh Syahid Said Qutb, dia kata pendekatan mereka ni adalah seperti pendekatan tentera di medan perang. Menanti-nanti apakah arahan daripada panglima perang, apakah komandan nak bagi arahan tu. Mereka menanti-nanti turunnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya Al-Quran ini adalah hubungan langit dan bumi, selama 23 tahun, hubungan langit dan bumi ni turun, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihissalam. Namun setelah bila Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, maka putuslah hubungan langit dan bumi ini, sehingga setelah Rasulullah SAW wafat, kalau kita tengok dalam sirah, dalam Sahih Muslim, menceritakan selepas Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar serta Umar, mereka jumpa dan mereka pergi ziarah Ummu Aiman. Bila mereka pergi ke rumah Ummu Aiman, mereka dapati Ummu Aiman sedang menangis, sedang menangis. Jadi mereka tanya, mengapakah bunda menangis? Padahal apabila Rasulullah SAW itu telah kembali kepada Allah. Jadi Ummu Aiman kata, aku menangis ni bukan kerana aku sedih kerana kewafatan Rasulullah, sebab aku tahu Rasulullah berada bersama-sama dengan Allah
kembali kepada kekasihnya, ya. Tetapi yang aku sedih sangat kerana telah terputus hubungan antara langit dengan bumi, ya, iaitu wahyu itu dah berhenti. Sebab itulah dia sedih dan dia menangis. Bila Umar dan Abu Bakar mendengar, mereka pun rasa terharu dan mereka pun sama-sama menangis, ya. Sedih sangat-sangat kerana telah terputusnya hubungan antara langit dengan bumi, ya. Namun tuan-tuan dan puan, ya, kita masih ada Al-Quran bersama-sama dengan kita, ya. Al-Quran tu ada bersama-sama dengan kita dan kita kena rasa syukur banyak-banyak kerana Allah telah memilih kita, ya, untuk menjadi sebahagian daripada generasi Al-Quran ini, insya-Allah, ya. Sebab Allah telah menghubungi bumi, ya, menerusi petunjuk-petunjuknya yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi kita nak kena rasa bangga, ya, apabila kita membaca kalam Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena rasa bangga. Ya, ni bukan main-main ni. Ni kalam daripada pencipta kita. Kita nak kena rasa seronok, kita nak kena rasa suka sangat-sangat, cinta kepada Al-Quran. Ya, kalau orang lain dia cinta kepada makhluk ni, kepada isteri ke, kepada pasangan dia, kepada anak-anak, dia tak boleh bawa ke mana-mana. Ya, sampai masa sayang macam mana pun, bila kita meninggal, ya, rapat macam mana pun, mungkinlah anak yang sayang tu, mungkinlah kalau saya ditakdirkan mati, anak sayang macam mana pun, dia boleh turun sampai ke dalam liang lahat tu, kan, dia letak kita. Lepas tu dia tak duduk dalam tu, dia pun keluar balik. Dia keluar balik, tinggallah kita di dalam kubur tu seorang-seorang. Ya, harta pun tak ikut, kereta ke, rumah ke, apa pun tak ikut. Tetapi kita yakin Al-Quran akan tetap menemani kita walaupun kita seorang diri. Dia akan menerangi kubur kita, insya-Allah. Ya, dia akan menceriakan suasana di dalam kubur, meluaskan, ya, keadaan yang sempit tu menjadi seluas-luasnya, seindah-indahnya, secerah-cerahnya, insya-Allah. Jadi kehebatan Al-Quran ni, bila kita suka Al-Quran, kita suka baca Al-Quran, kita sayang Al-Quran, cinta Al-Quran, insya-Allah dia akan bersama-sama kita di akhirat nanti. Ya, kalau yang di dunia ni dia tak dapat bersama, ya, tetapi Al-Quran akan menemani kita sampai di sana, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, tujuan Al-Quran itu ditanzilkan adalah untuk mendidik ummah. Itu tujuan teragung Al-Quran ditanzilkan, ya, untuk mendidik ummah. Dialah yang menjadi panduan hidup kepada manusia, ya. Dan Al-Quran juga bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, memberi petunjuk kepada kita, insya-Allah. Ya. Dia menjadi sumber Rabbani, ya, untuk membentuk ummah, ya, untuk membentuk peribadi, individu dan masyarakat, insya-Allah. Jadi marilah sama-sama kita menawarkan diri kita untuk ditarbiah oleh Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan, pendekatan kita dengan Al-Quran tidak cukup sekiranya kita baca Al-Quran secara lisan sahaja. Ya, kalau kita baca Quran secara lisan sahaja, membuktikan keimanan kepada kita ni terhadap Al-Quran tidak sempurna sebenarnya. Ya, tidak cukup juga kalau kita mengambil Al-Quran untuk membaca Al-Quran untuk mengubati penyakit-penyakit fizikal, ya, ataupun apa-apa penyakit, ya. Ataupun kita membaca Al-Quran untuk fadilat-fadilat, ya, baca surah ni untuk murahkan rezeki, baca surah ni untuk mudahkan soalan di dalam kubur, baca surah ni untuk hajat-hajat tertentu dan sebagainya. Sebenarnya semua tu memang baik, ya, semua tu memberikan pahala. Baca alif lam mim pun, ya, alif tu satu, ya, lam tu satu dan mim pun satu. Pahala dia cukup banyak, cukup besar dan dilipat gandakan, ya, dilipat gandakan sekiranya kita baca dengan penuh keikhlasan. Dan namun tujuan utama, ya, Al-Quran tu kita nak kena faham,
makna ayat-ayat Al-Quran tu. Apakah pesanan, arahan, saranan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi panduan hidup kepada kita, insya-Allah. Kita kena tadabbur isi kandungan Al-Quran. Kita cuba mencari tafsir, ya, membaca tafsir ataupun mengikuti tafsir daripada ulama-ulama yang muktabar untuk kita laksanakan titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu di dalam kehidupan kita. Dan sebagaimana pendekatan generasi Al-Quran dulu, ya, mereka menunggu-nunggu arahan Allah Subhanahu Wa Taala menerusi wahyu yang turun, insya-Allah. Jadi tindakan kita perlu hayati sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab Al-Quran ni dia bersifat prinsip, ya. Jadi yang nak menghuraikan Al-Quran tu, kita kena tengok sunnah, tengok kepada sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam serta sirah para sahabat untuk kita menghayati kepentingan mentarbiah ummah. Bagaimana ummah generasi awal dahulu telah ditarbiah, ya. Kita juga perlu mendekati rapat, ya, para aktivis yang bekerja mengislahkan ummah, ustaz-ustaz, ulama-ulama yang muktabar, dan kita juga perlu teliti perkembangan ummah hari ini untuk kita mengislahkan keadaan. Jadi wallahu alam, itu sedikit daripada saya yang serba lemah ni. Sebenarnya nak mengingatkan diri saya sendirilah, insya-Allah, ya, sama-sama kita takmil istikmal, ya, lengkap melengkapi untuk kita perbaiki diri kita, mengaslahkan diri kita dari semasa ke semasa. Yang baik daripada Allah, salah dan silap adalah kelemahan diri saya sendiri, ya. Terima kasih kepada semua-semua yang mengikuti tazkirah ringkas ini. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah. Jazakallah khairan katsira diucapkan kepada Al-Fadil Tuan Haji Rozaini Kasim. Yang pertamanya, sekali lagi kerana kesudian untuk bersama kita. Dan seterusnya tadi kita dapat sama-sama mengikut bacaan Tuan Haji secara tartil. Alhamdulillah, mudah untuk kita ikut bersama. Lengkaplah tujuan kita malam ni yang pertama, iaitu untuk membaca Al-Quran bersama dengan Ustaz. Jadi seterusnya kita juga dapat mendengar tazkirah yang telah disampaikan dengan lancar dan sangat baik kandungannya. Saya rasa ianya dapat menjadi bimbingan dan juga nasihat untuk diri kita juga, utamanya mengenai Al-Quran yang ditanzilkan, di mana ianya merupakan cara hidup kita di muka bumi ini sebagai hamba Allah SWT, yang mana kita berpandu kepada Al-Quran seperti mana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW daripada sunnah yang telah ditunjukkan dalam kehidupan Rasulullah. Jadi kita belajar daripadanya, dan insya-Allah kita akan kembali seorang diri nanti seperti mana yang telah disebutkan oleh Tuan Haji, apabila kita dipanggil oleh Allah kembali semula ke hadapan Allah, kita masuk ke dalam kubur, orang paling hampir yang kita paling rapat macam mana sekalipun, paling jauh dia boleh pergi sampai ke liang kubur, kemudian dia akan pulang, maka tinggallah kita seorang. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, ketua kita pada malam ni dapat mendengar tazkirah di Al-Fadil. Walaupun tadi Tuan Haji Rozaini menyebutkan bahawa dia bukanlah ustaz atau guru agama, kali pertama menjadi khalifah untuk public macam ni kepada anak-anak tu selalu dah, alhamdulillah. Dan kita walaupun macam tu kita nampak memang ada ketokohan untuk tampil untuk menyampaikan tazkirah dan juga membaca Al-Quran di publik seperti ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya
Tuan Haji Rozani ustaz juga, tapi ustaz ekonomi. Bidang dia bidang ekonomi, walaupun bidang asal dia adalah bahasa Melayu, pelajaran bahasa Melayu, tetapi sepanjang berkhidmat berkhidmat sebagai guru yang mengajar subjek ekonomi, bukan pendidikan Islam. Tetapi saya percaya dan saya dengar berita kata Tuan Haji Rozani memang terlibat dengan apa NGO dan sebagainya, dengan apa dengan usrah dan sebagainya, yang mana InsyaAllah selalu bercakap dalam hal-hal agama. Jadi menyebabkan kita dengar tadi lancar penyampaian insyaAllah. Jadi sekali lagi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji. Jadi selain daripada Tuan Haji sebagai pengetua di SMK Pematang Tok Jaya, saya tak pastilah asal daripada mana. Sebab saya pun sempat dengan Tuan Haji Rozani, saya ingat mungkin tahun ke 2 tahun kot, bila Tuan Haji Rozani menyertai MPSM Pulau Pinang. Lepas itu saya pun bersara pada tahun ni 27 April, dan tak sempat sangat jumpa 2-3 kali saja. Lepas itu kebetulan ada mesyuarat koperasi apa pengetua itu. Masa tu dah saya jemput, saya cari dapatkan nombor telefon dan berhubung untuk Tuan Haji sama-sama memberi kongsi dengan kita pada malam ni, dan alhamdulillah Tuan Haji bersetuju. Jadi dapatlah kita bersua muka dengan tokoh kita ni. Jadi untuk sesi yang seterusnya, untuk sesi interaksi ni, saya nak minta lah kepada Tuan Haji untuk memberi takruf sedikit mengenai diri, latar belakang pelajaran dan sebagainya, supaya menimbulkan apabila kita kenal, maksudnya bila kita kenal, tahu bidang dan sebagainya, apa kepakaran macam mana, mungkin jadi imam ke, wallahu alam, mungkin akan apa memberikan motivasi untuk apa para hadirin untuk bersembang nanti insya-Allah. Bila kita kenal benda sedang sembang. Kalau tak tahu apa maklumat sejauh, susah sikit nak sembang. Jadi mungkin juga ada orang kampung kat sini. Untuk pengetahuan Tuan Haji, sebenarnya program ni kita terbuka kepada siapa saja. Jadi ada yang daripada Selangor, ada daripada Al-Ustaz, ada Banting dan sebagainya. Bukan orang Taman Jawijaya dia sebenarnya. Dan selain daripada itu, kita juga merakam kan setiap kali siri kita rakam dan kita upload dalam YouTube. Jadi maksud dia ada lagi yang menonton. Jadi yang tak sempat apa tengok di sini, mungkin mereka dapat menonton kemudian di YouTube. Jadi saya persilakan Tuan Haji Al-Fadhil, Tuan Haji Rozaini Kasim untuk sedikit taruh. Silakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nama diberi Rozaini bin Kasim. Ya. Lahir di Pulau Pinang di Bagan. Saya ni orang Batu, orang Bagan, insya-Allah. Usia pun dah 57 lah, insya-Allah. Ya, ada 2 tahun setengah lagi ya untuk servis di sekolah. Mula dilantik sebagai pengetua pun baru setahun pada 17 September 2020. Ya, baru setahun insya-Allah. Ya. Baru sangatlah kira. Cikgu Rahim dah dekat nak pencen lah, baru saya jadi pengetua. Sebelum ni memang duk nampak lah Cikgu Rahim selalu duk jadi cameraman masa program MPSM tu. Yang tu nampak lah masa saya jadi PKM, masa jadi PKP. Ya. Bila dah jadi pengetua, kita tak boleh nak jumpa sangat sebab PKP. Jadi itulah ya, tak dapat nak bersemuka. Jadi insya-Allah saya di sekolah dulu di Batu sekolah menengah semak, sekolah menengah semak ni sekolah sekular lah orang kata. Bukan irsyad ke apa kawan-kawan kita ustazah apa semua dapat berpeluang pergi sekolah-sekolah agama dan sebagainya. Saya ni duduk sampai form 6 di Semak. Kemudian dapat masuk ke UM, buat degree di UM. Lepas tu keluar kerja dengan Perda kontrak. Selepas tu barulah dapat masuk KPLI tahun 91.
posting saya dulu 91 lah. Ya. Dan sekarang telah pun berkahwin, ada 6 orang anak. Menantu baru seorang tapi tak ada cucu lagi, insya-Allah. Dan saya memanglah dari muda dulu, dari student lagi duk ikuti usrah, ya. Duk ikuti usrah sampailah tua ni pun, ya. Sampai ke hari ni pun lagi masih lagi duk ikuti usrah dan memimpin, ya, beberapa usrah, dengan student, dengan jiran-jiran, dengan kawan-kawan, insya-Allah, ya, dengan cikgu-cikgu. Jadi insya-Allah, sebab kita bukan ustaz nak pergi ceramah hebat-hebat, tak ada lah, ya. Tapi nak tazkirah, sama-sama teguk meneguk, ya, lengkap melengkapi, macam tu lah, insya-Allah. Dan saya juga menyertai NGO Haluan, ya, himpunan pertubuhan himpunan lepasan Institut Pendidikan Institut Pengajian Malaysia, ya. Haluan, satu NGO yang berdaftar di negara kita dan ada cawangan di seluruh negara, ya. Saya sebagai setiausaha Haluan Cawangan Pulau Pinang, insya-Allah. Yang itulah kot sikit-sikit, mungkin ada daripada tuan-tuan dan puan-puan kenali Haluan dengan moto dia berakhlak, mendidik dan berbakti, ya. Jadi yang itulah sebuah sedikit daripada kisah saya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih atas pengenalan diri tadi yang kita sama-sama dengar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya rasa semoga ianya menjadi narik minat tuan-tuan untuk terus sembang. Mungkin tuan-tuan nak tanya lagi pasal haluan ke dan sebagainya. Di seberang pantai selatan ni pun haluan kerap juga dekat masjid daerah datang. Kadang-kadang dulu masa cerita pasal Palestin ke, pasal Syria ke, ada datang apa, datang dengan apa, saudara Abdul Halim Kudri, insya-Allah. Bersama kat sini selalu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya bukalah kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk bersembang dengan Al-Fadhil Tuan Haji Rozani kita, insya-Allah. Dipersilakan siapa yang nak mulakan dulu. Datin Amnah, lama tak dengar sembang. Jadi kata Datin Amnah, Kasim sama juga ni, binti Kasim juga. Datin Amnah Kasim ni daripada Banting, Selangor. Ada di Banting sekarang ni. Jadi silakan Datin kalau ada apa-apa nak sembang dengan apa Al-Fadhil Haji Rozani kita. Tak on mic, tak dengar. Mic tak buka, mikrofon tak buka. Tak buka mikrofon. Maaf. Saya tak ada apa-apa soalan. Cuma saya nak tanya, dah lama ke Ustaz berkhidmat sebagai itulah dekat pengetua tu kat sekolah tu? Baik, terima kasih. Tak ada soalan tapi ada soalan. InsyaAllah baru setahun saja jadi pengetua ni. Ya. Ya, baru setahun saja. Lalu kat mana biasanya, kat mana dulu? Sebelum tu kat mana? Sebelum tu saya sebagai penolong keadaan pentadbiran di Sekolah Menengah Datuk Haji Ahmad Said, Sungai Dua, Batul. Semua duduk di utara lah. Sebelum tu PKM pun di Sekolah Menengah Desa Murni. Ya, buka sekolah, saya buka sekolah bersama-sama dengan Haji Zaini, Cikgu Zaini. Pada tahun 2009. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama.
Bukan ustaz Banyak pun. posting memang Tuan Haji Rozan ni memang posting daripada posting pertama daripada di Penang ke ataupun sebelum tu di mana tu? Oh, posting dulu di Teluk Kanan, Kuala Ketil. First posting. Tahun 91 lah di Teluk Kanan. 5 tahun di sana. Lepas tu baru balik mai ke SMK Dato' On. Di Dato' On tahun 96 kot masa tu. InsyaAllah. Puan Haji Salbiah. Nak berinteraksi dengan Tuan Haji Rozan ni, silakan. Terima kasih Cikgu Rahim. Assalamualaikum. Saya nak panggil apa? Cikgu ke Ustaz ke? Cikgu lah. InsyaAllah. Cikgu Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya cuma nak tanya aktiviti haluan yang cikgu yang dah campur sekali tu dah lama ke beroperasi? Ya. Alhamdulillah haluan ni pun dah lama dah operasi. Ya. Dah lebih 20 tahun dah. Cuma dia tak menonjol sangat lah. Ya. Dia tak menonjol sangat. Dia lebih kepada khidmat masyarakat dalam bidang pendidikan, ya, dan sosial. Ya, dengan moto dia berakhlak, mendidik dan berbakti. Ya, banyak kita buat program-program dengan pelajar-pelajar serta program-program membantu masyarakat lah. Ya, apa sajalah yang berkaitan dengan masalah bencana, masalah sosial, masalah yang timbul dalam masyarakat ni, haluan akan cuba untuk membantu, ya, menerusi menjadi orang tengah lah untuk menghubungkan antara orang yang menyumbang, para penyumbang dengan golongan yang memerlukan. Kami selalunya jadi orang tengah lah untuk membantu masyarakat, ya. Itu kerja-kerja kemasyarakatan, insya-Allah. Terima kasih. Yang saya macam yang ikram tu, itu dia didaftarkan ke ataupun tak? Itu pun badan NGO juga. Ya. Ikram pun didaftarkan. Memang kita tak boleh, kalau tak daftar ni maka kita buat salah besar lah kepada negara. Jadi untuk kita dapat bergerak aktif ni, kita mesti berdaftar dengan pendaftar pertubuhan, dengan ROS, ya. Jadi dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang ditentukan untuk membolehkan kita bergerak, ya. Dalam zaman pandemik pun kami dapat bergerak juga, membantu, ya, dan sebagainya, sebab kita mematuhi peraturan-peraturan dan SOP yang ditentukan. Bukan mudah lah nak kena patuhi SOP yang berbagai-bagai sekarang ni, ya, untuk membolehkan kita bergerak di merata-rata tempat, insya-Allah. Macam mana dengan dana? Dana untuk pertubuhan tu daripada mana? Daripada sumber daripada mana yang dapat? Haluan ni yang pertama daripada ahli-ahli lah. Ya, daripada ahli-ahli memang kita ada yuran, ya, dan apabila kita ada program, kita ada projek, maka kita akan keutamaan kepada ahli-ahli, kemudian kita buka kepada masyarakat lah. Tambah sekarang ni ada media sosial kan, jadi bila nak bantu mangsa COVID dan sebagainya, kita ada tabung dan dapat banyak duit juga, ya, dan kita boleh bantulah mangsa-mangsa yang terkesan dengan COVID ni. Dari awal dulu lah, dari gelombang pertama tu sampai sekarang ni pun kita masih lagi boleh membantu lah golongan-golongan yang terkesan dengan COVID. Contohlah kan, macam baru ni banjir di Kedah pun kita pergi bantu banjir di Greek, orang asli pun kami dapat bantu juga, ya. Apabila berlaku kes-kes yang macam tu, kita ada tabung-tabung yang ad hoc pula lah, ya. Selain daripada yang berterusan ni, kadang-kadang bila ada kes-kes tertentu macam tu,
ya, untuk Palestin pun ada tabung dia. Jadi itulah, selain daripada ahli-ahli lah, kita buka kepada orang ramai, insya-Allah. Terima kasih atas pencerahan. Alhamdulillah, sama-sama. Puan Rokiah kali, adakah nak bersembang dengan Puan Haji Rozaini? Assalamualaikum Mikrofon Pak tak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak ada apa pun nak tanya, tapi nak tahu juga haluan tu ramai ke ahli dia Tuan Haji? Iuran berapa seorang? Maaf lah kot tersilap tanya ke apa. Tak silap Ajar. dia, apa ni, ahli dia apa ni taklah ramai sangat, ya. Kalau seluruh negara tu adalah beberapa ribu orang, ya. Tapi ada negeri yang ramai macam di Penang ni, apa ni, yang menjadi ahli tu ada 200 ke 300 orang lah antara tu, ya. Tapi yang menjadi pengikut ni yang ramai juga, tapi dia tak bayar yuran lah, ikuti program-program kita, ya. Cuma dia tak bayar yuran, dia tak berdaftar, yang tu adalah beberapa kali ganda lah, kan. Banyak yang ikut tapi tak jadi ahli lagi, kita pun tak paksa. Sebab apa ni, ada setengah tu nak bayar yuran pun dia tak mampu dan sebagainya. Tapi kita galakkan mereka mengikuti program-program kita. Sekarang ni tak menang program ni, macam malam ni pun ada program juga, semua online kan. Jadi ada yang peringkat negeri, ada yang peringkat kebangsaan, ya, macam tu lah. Jadi kalau tuan-tuan dan puan nak ikuti, ya, apa ni perkembangan, boleh type saja dalam Google kan. Type dekat Google tu, type haluan, ya. Bolehlah cari, dia keluar lah macam-macam. Kita boleh tengok lah homepage untuk apa ni, haluan. Macam-macam lah, kalau kita nak join ke, kita nak bagi sumbangan ke, ya. Misalnya apa ni, nanti ada korban, kalau nak buat korban ke apa di dalam negeri ke, di luar negara ke apa semua. Macam-macam lah sepanjang tahun, program lama-lama, insya-Allah. Bolehlah sertai sama-sama, insya-Allah. Terima kasih lah. InsyaAllah, terima kasih Tuan Haji. Ya, sama-sama. Ya. Okey, seterusnya pasalnya saya nak jemput pengetua kita, bekas pengetua kita, mantan pengetua dia, sebab tetamu kita malam ni pun pengetua, jadi nak minta Wajah Nur Lilawati, mantan pengetua SMK Tunku Abdul Rahman, dan juga macam bubuk dulu sebelum tu. Jadi silakan Pak Wajah Nur Lilawati. Assalamualaikum Cikgu Rozaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tahniah ya. Boleh dapat jumpa Google Meet, dengar cikgu bimbing dan mengaji ya. Kenal ke saya? Pernah tengok rasanya, insya-Allah. Ya. Okey, saya lama di sekolah sains sebenarnya, 11 tahun kat situ. Alhamdulillah. Okey. Cikgu Rozaini, saya tertariklah dengan apa cerita tentang haluan ni kan. Ahli dia adakah daripada orang biasa ataupun cikgu-cikgu ke apa, macam mana dia punya keahlian tu? Ya, keahlian ni terbuka kepada semua. Asalnya haluan ni ialah nama asalnya Pertubuhan Himpunan Lepasan Institusi Pengajian Tinggi Malaysia. Masa tu Lepasan Institusi Pengajian Tinggi Malaysia. Ya, tetapi lama kelamaan ahli-ahli ni minta, sebab ada setengah tu memang tak masuk IPT kan. Jadi mereka tamat sekolah saja. Ya, jadi kita pun ubah nama kita sebab nak mematuhi peraturan ROS, ya, nak bagi ahli itu lebih ramai boleh masuk. Kita ubah daripada Lepasan Institusi Pengajian Tinggi kepada Lepasan Institusi Pengajian Malaysia. Jadi siapa-siapa pun
masuk sekolah rendah tu kira institusi pengajian dah lah kan. Ni kalau dia sekolah rendah ke sekolah menengah ke apa pun boleh. Kita ada profesional, kita ada ustaz-ustaz, kita ada cikgu-cikgu, kita ada macam di Pulau Pinang kita ada kelab guru haluan Pulau Pinang. Di bawah haluan pun ada kelab guru dia. Guru-guru KPM lah, guru-guru di sekolah-sekolah, dan juga kita ada juga sekolah sekolah angkat haluan. Kami pun ada sekolah kalau di Pulau Pinang ni sekolah menengah agama Ibrah. Ya, sekolah menengah agama Ibrah, sekolah rendah Ibrah dan juga tadika Ibrah. Ya, kita ada di Tanjung Putus ni setakat ni. Jadi kita ada jugalah sekolah-sekolah kita di negeri-negeri lain insya-Allah yang di bawah haluan insya-Allah. Kalau di macam mana? Cikgu Rozaini, saya sebenarnya terkenangkan macam kami ni dah pencen dulu-dulu ni guru-guru yang sebaya dengan Cikgu Syahri lah kan. Cikgu Syahri Siwi tu. Ramai yang terlibat dengan masyarakat selepas sekolah kan. Apa pandangan Cikgu Rozaini sekarang ni? Sebab cikgu ni sampai tugas dia sampai ke petang. Sampai ke petang. Jadi lama kelamaan macam cikgu ni tak berapa join dengan masyarakat kan. Dengan kesuntukan masa, kerja, bebanan kerja dan sebagainya kan. Masih boleh lagi lah agaknya ya beraktiviti dalam haluan tu. Kena pandai susun masa lah kan. Kadang-kadang orang kata ni tidur berapa jam sehari kan. Kita boleh tidur insya-Allah kan, tapi kita kena susun lah aktiviti kita kan. Bila kita tambah-tambah bila jadi pengetua dan sebagainya, lagilah komitmen terhadap tugas tu kita tak boleh nak lepaskan kan. Jadi kita kena susun jadual kita elok-elok lah, dan kena cari kita tak boleh buat kerja seorang-seorang, kita kena ada team. Ya, di sekolah pun ada team, dengan dalam haluan pun kami ada team juga. Boleh kita adjust tengok setakat mana sekolah kita terpaksa utamakan lah, sebab yang tu memang core business kita. Ya, tetapi dengan haluan ni pun kita ni orang dakwah, kita dakwah pun career utama kita. Jadi kita kena susun betul-betul lah insya-Allah. Ya, kedua-dua kerja yang mulia. Ya, kita cuba penuhi kedua-dua lah insya-Allah. Dan kita cubalah adjust dan maklum kepada sahabat-sahabat kita dalam haluan. Kadang-kadang saya tak dapat nak mesyuarat ke kan. Mesyuarat pun nak kena banyak. Ya, bila nak buat NGO nak laksanakan apa-apa projek pun dia nak kena mesyuarat berkali-kali. Ya, macam di sekolah jugalah, kalau kita nak buat program-program yang besar kan kena mesyuarat macam tu jugalah. Jadi kalau kita dapat susun kita punya jadual tu insya-Allah ya, benda tu boleh berjalan dengan lancar lah insya-Allah. Baik, tahniah Cikgu Rozaini, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Alhamdulillah Tuan. Terima kasih kepada yang berinteraksi dengan Tuan Haji Rozaini, dan juga terima kasih kepada Tuan Haji Rozaini yang menjawab pada pertanyaan tadi. Ingat tuan-tuan, ingat Kia, Rokia, Khalid, haluan. Cari search haluan. Nanti kita join Ibrahim. Nanti akan boleh dapat maklumat yang lebih banyak lagi. Dan antara aktiviti yang utama haluan ni adalah lebih kepada mentarbiah ahli-ahli khususnya melalui program buat yang mana Tuan Haji Rozaini sebut tadi, usra-usra dibuat kepada ahli dan juga bukan ahli. Yang mana tak mau daftar jadi ahli pun terlibat dengan usrah itu, mendidik masyarakat dengan dakwah supaya kita kembali kepada kehidupan mukmin yang sejati yang sebenar, seperti mana mengikut panduan Rasulullah SAW yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan juga berdasarkan kitab Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita doakan semoga Tuan Haji Rozaini terus berjaya dalam karier sebagai pendidik, sebagai ketua, dan sebenarnya haluan sendiri terus bermaju jaya dan menyumbang
kepada masyarakat dan juga menjadi penggerak utama kepada dakwah untuk mengembalikan ummah kepada jalan yang lurus yang sebenar. Jadi insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, rasanya interaksi kita pada malam ni saya setakat ini saja. Jadi kemudian untuk saya nak maklumkan kepada tuan-tuan dan puan pula mengenai tetamu ataupun khalifah kita untuk malam esok pula. Untuk malam esok insya-Allah tetamu kita adalah Tuan Haji Ustaz Haji Muhammad Zaidi bin Muhammad Zain. Ustaz Haji Muhammad Zaidi bin Muhammad Zain, iaitu penolong kanan pentadbiran Sekolah Menengah Kebangsaan Taujana Indah. Jadi ni memang Ustaz. Ustaz yang hari ni kita Ustaz Ekonomi. Esok Ustaz Islam. Okey, akan bersama kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan jangan lupa untuk terus berinteraksi dan untuk join program kita pada malam esok. Jadi sebagai penutup pada program kita malam ni, saya nak mohon kepada Tuan Haji Rozani untuk membaca doa untuk kesejahteraan, kesihatan kita, kejayaan kita di dunia dan di akhirat. Semoga kita terus mendapat rahmat dari Allah SWT. Jadi supaya dengan itu saya mohon kepada Tuan Haji Rozani untuk membacakan doa untuk kami aminkan bersama. Silakan Tuan Haji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wattaqat ala ta'atik وتواهدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك رابطتها وأدم ودها واهدها سبولها واملها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميع التوكل عليك وأحيي بمغفرتك وأمتها على شهادتي في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مترودا ولا محروما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك العافية. اللهم إنا نسألك العافية. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, sehingga dengan itu sekianlah program kita pada malam ni. Semoga kita berjumpa lagi pada malam esok. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua, khususnya kepada Haji Rozani. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلمنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار
waj'alhu lana hujjatan ya apa lagi? Oh, Terima kasih semua. Terima kasih Assalamualaikum. Cikgu Rahim. Terima kasih Ustaz.